Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati seluruh. Yang pegang tak ada. Terima kasih kepada yang menghantarkan mikrofon. Terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ay yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sadaqallahul azim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah daripada hamba-hamba sahaya kamu, baik laki-laki ataupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaannya. Dan Allah tutup pada ayat itu dengan perkataan wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha luas, maha mengetahui, lagi maha luas pemberiannya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, surah An-Nur ayat 32 menunjukkan perintah daripada Allah. Allah gunakan perkataan wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Perintah daripada Allah tu. Wa ankihu, perintah. Dia serupa dengan surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Ta'ala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan nafkahkanlah apa-apa rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu sebelum kamu ni, kata Allah, sampai ajal dia, sampai mati dia. Jadi dua ayat ni, surah An-Nur ayat 32, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, dua-dua menunjukkan perintah. Walaupun perintah tu bukan wajib. Perintah kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah, dan sedekahlah, dan belanjakanlah apa-apa rezeki yang Allah bagi pada kamu sebelum sampai ajal. Makna pergi sedekah cepat. Sebab kata Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebab manusia ni bila nak mati, dia akan doa, dia akan minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematian dia. Dia minta pada Allah, tangguhkan, laula akhartani, kalau boleh akhartani, tangguhkan, lewatkan kematian saya. Kenapa? Fa asaddaqa, saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak jadi hamba Allah yang soleh. Dah nak mati sangat baru nak sedekah, kejadah apa? Yang siang malam waktu hidup di dunia dulu, marilah sedekah, dia tak nak deh. Munya banyak. Elok sebut sedekah, elok tabung berjalan. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Saya tak ada rancang pun dengan dia orang, tuan-tuan. Kebetulan semua ni. Ya, lagi pandai Ustaz timing cantiknya. Kita buat sedekah, mereka bayar tabung cantik. Tak ada cantik, tuan-tuan. Tu tanda-tanda dia tu. Tu tanda-tanda dia seru. Ya, betul Haji. Lama tak nampak tu Haji. Ya. Tanda-tanda seru tu. Adalah dah seru. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bersedekahlah kamu, walaupun dia sunat, tapi Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata infakkan, nafkahkan. Punya banyaknya seruan untuk jadi baik dalam dunia. Selama ni kau tak buat, tapi bila kau mati, pandai pula kau minta panjangkan umur aku. Dah hampir sakarat. Apa dia sakarat? Sakarat maknanya mabuk. Sakarat maknanya mabuk. Mabuk mati. Sakaratul maut. Orang yang berada dalam gelombang kesakitan mati. Apa tanda dia? Satu, tengok di atas. Orang Melayu sebut mandang ke atas. Udah mandang, kata dia. Oi, cepatlah weh. Komen tengok bapak komen. Udah mandang. Tengok di atas. Jadi kalau dia asyik tengok kanan, asyik tengok kiri, lambat lagi tu.
Tambah yang datang tu pula grup marhaban, semua janda-janda pula tu dia tengok, tu lagi lambat tuan-tuan. Lambat lagi. Mana satu leha janda, mana itu lambat lagi tuan-tuan. Dia bila sebut sakaratul maut, mata dah tengok di atas dan dia bunyi gar-gar. Itu bukan buang kahak tu. Jangan tuan-tuan pula kata kahak banyak dalam kerongkong gemuk ya. Tidak tuan-tuan, memang itu cara nak mati dia. Macam kita nak sembelih lembu nanti, hari korban nanti. Dia nak mati tu dia punya itu maknanya. Kalaulah kita tahu waktu dia nak mati tu apa sebenarnya dia yang minta. Jarang kita temu ramah orang yang nak mati ni, kita jarang temu ramah dia nak apa mak, jarang tuan. Semua pakai ngajung ucap, diam, nangis semua aja. Cuma dalam drama aja bila nak mati nyembang. Nyembang, kalau mak mati kau jagalah bapa engkau. Jarang tuan-tuan kita tengok orang mati macam tu. Siap pesan ada suami dia, kalau ia mati abang jangan nikah lain tau. Baik tuan-tuan. Lepas dia nanti mati menikah terus. Tuan-tuan, itu drama. Orang yang nak mati ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hati dia minta Allah bagi nyawa lagi, bagi nyawa lagi, bagi nyawa lagi. Nak buat apa? Fa'asaddaqa, aku nak sedekah. Rupa-rupanya orang yang sakaratul maut, dia minta nyawa disambung lagi. Nombor satu sebab dia nak sedekah. Macam yang tuan-tuan dubuh dalam tabung, macam yang tuan-tuan duk sedekah pada masjid ni. Saya tengok masjid ni cantik tuan-tuan, Masya Allah. Masuklah tandas pun cantik, rasa tak mau keluar. Tandas cantik, kapet cantik, nak buat menara pula, subhanallah. Harap-harap pengisian dia pun cantik. Jadi apa yang tuan-tuan sedekah pada masjid ni, insya-Allah Allah terima. InsyaAllah berpanjangan pahalanya selepas kita mati. Tapi ada orang yang bila disebut sedekah, dia buat bodoh. Buat nohen, kata orang Parit. Nohen je. Itu bahasa orang Perak. Nohen je rupanya. Macam tak ada tangan je, nohen je. Diam je. Bila nak mati, minta pula dia pada Allah. Panjangkanlah umur, aku nak sedekah. Waktu hidup kau tak nak. Waktu sihat kau tak nak. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh, kata dia. Minta Tuhan, aku nak jadi semayang, aku nak buat semayang balik. Dulu azan sampai terkeluar nak tekak tu imam tu Bilal, haram dia datang semayang. Terkeluar nak tekak, tak semayang dia. Lalu je dia tengok malam ni ramai, apa hal ramai malam ni? Dia kenuri ke? Kenuri saja fikir dia. Dia bukannya fikir dia ceramah ke, ada kuliah ke apa, ada ramai, ada makan, tak ada, dia berkabur malam ni makan pun. Kerja dia makan, dia fikir entah ni. Tapi kalau tengok wayang, tak payah panggil. Cerita dia, ya ke? Tak, juta-juta dapat tau. Sebab tu kalau tuan-tuan masjid nak dapat duit juta-juta, buat filem. Mak rabun ke, mak bersilau ke apa ke. Tengah-tengah malam, opah pergi tengok naik wheelchair begini, mana apa? Tengok wayang begini, tengok tu. Dah nak tengok bersilat mak kilau. Bukan saya kutuk filem mak kilau pula. Tak, nak bandingkan yang rumah hang dekat dengan masjid hang tak main semayang, subuh hang tak main semayang, mari tengok wayang berduyun-duyun tengok. Tak malukah kita depan Tuhan besok? Tak malukah kita tuan-tuan? Apa kita nak cakap depan Tuhan? Tidaknya soleh tengok wayang. Yang solehnya main di masjid ni. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang tak ada keinginan nak tengok masjid. Tak ada keinginan pun nak tahu siapa datang malam ni, siapa tu imam. Tak kenal pun tu imam. Nak buat kenduri tahlil baru bawa nasi ke masjid. Tanya orang masjid mana letak, pandai-pandai kamu lah. Udah letak depan sejarah tu imam. Nak sembahyang isyak, apa yang pula nasi ni, oi, kata dia. Atau orang tu cakap, tak reti tuan-tuan. Maka kata Allah, bila dia minta dua benda ni, nak sedekah, nak buat amal soleh. Kalau kita orang nak buat baik, kita sokong tak? Tuan Haji, saya nak sedekah ni. Oi, molek benar lah. Tengah malam datang rumah orang nak ambil duit sedekah.
Tapi Allah kata minta maaf lah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Minta maaf. Umur kamu takkan dipanjangkan lagi. Bila ajal dah sampai, matilah engkau. Dulu aku bagi peluang, kau tak buat. Dulu kau ada umur, kau tak buat. Dulu kau sihat, kau tak buat. Sekarang mati dah sampai. Minta maaf, jalan terus. Itu surah Al-Mu'minun ayat 10, ayat 11. Surah An-Nur pula perintah lagi sekali. Walaupun dia bukan perintah wajib, perintah juga. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Sebab tu kita dalam peringkat keluarga, kita kena tengok anak kita belum kahwin. Kena ada cari jalan macam mana nak bagi nikah anak aku. Kena cari jalan tu sebagai ketua keluarga. Bapa, mak kena cari jalan macam mana nak nikahkan anak-anak dia. Ada isteri yang cari jalan macam mana nak nikahkan lelaki. Ada juga tuan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Oh subhanallah. Ada yang saya khabar ni, ada saya pernah pergi rumah dia. Dia kahwin 4. Suami ni kahwin 4. Jadi saya berjalan pergi rumah dia, ziarah dia. Ustaz duduk kejap ya, nak ke belakang kejap. Isteri dia pun datang hantar air. Hantar air minum, makan semua. Saya kata, akak, sihat tak? Sihat. Ustaz sihat? Sihat macam ni kak, sihat orang tua. Dahsyat kak ni, saya respect betul ya. Apa yang respeknya Ustaz? Tak adanya respect je. Yalah, mana ada orang perempuan pergi Minang untuk suami dia, akak je. Isteri nombor 2, bayangkan. Yang nombor 2 pun dia Minang untuk suami dia. Nombor 3 pun dia pergi Minang. Macam mana akak boleh pergi Minang bagi dekat suami? Ya Allah, hebat akak ni. Ustaz, itu dunia semua Ustaz. Yang akak cari akhirat. Apa sangat dengan dunia ni, lantaklah dia. Yang penting kau dapat akhirat. Kau target akhirat Ustaz. Jadi akak-akak di belakang, targetlah akhirat. Biarlah dia main depan, dia tahulah dia mau buat projek macam mana. Oh, kalau bab nikah 2 bab akhirat Ustaz ya. Itu dia bukan. Saya nak cerita dekat dia. Dia kata itu semua akhirat. Saya nak akhirat Ustaz. Ini dunia Ustaz. Dunia apa yang dia pulung, ada gaduh tarik rambut lah, santam nyantok, lantak dia lah. Hebat. Hebat akak ni. Tak adanya hebat lah dia nak nikah kau lantak dia, tapi dia penuh kotal biar ke dia lah Ustaz. Kita sekarang kalau suami nak menikah lain, serang di pejabat. Mana betina gatal ke mana? Tulis dalam Facebook pula. Tulis dalam Facebook, serang 7E. Kebetulan budak yang nak menikah dengan suami dia tu budak 7E. Kita dah maruah. Maruah tuan. Ini kadang-kadang tuan-tuan bila kita tengok di situ, Allah Ta'ala pesan, kahwinkan orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Ketua kampung kena tengok dalam masyarakat dia, berapa ramai lagi anak dara yang bujang, berapa ramai lagi laki-laki yang bujang. Carikan jodoh untuk dia orang. Yang memerintah pula, carikan jodoh pada rakyat, berapa ramai yang bujang, kita nikahkan mereka. Mudahkan mereka ni berkahwin. Carikan mereka pekerjaan supaya mereka boleh berkahwin. Carikan jodoh untuk mereka supaya mereka berkahwin. Itu makna perkataan wa ankihu. Tadi ayat wa anfiqu. Yang ni pula ayat wa ankihu. Cari jalan macam mana orang boleh kahwin dengan mudah. Bagaimana orang boleh dapat jodoh yang terbaik. Tanggungjawab atas seorang setiap daripada kita. Subhanallah, Masya Allah. Jadi jangan ayah tak susah hati, mak tak susah hati, anak tak kahwin-kahwin. 5 anak dia tak kahwin, biasa. Macam mana mat? Tak kahwin anak-anak kau? Lantak dia orang lah, itu pilihan dia orang. Tak, dia kena cari jalan. Sebab tu dalam Islam dibenarkan kepada kita mak bapak meminang orang lelaki-lelaki. Boleh, tak salah. Tapi bukanlah pergi minang tu bawa tepak sirih, kami datang nak meminang anak Tuan Haji untuk anak gadis kami. Bukan macam tu. Bukan maknanya perempuan pergi minang lelaki macam tu. Tak. Dia guna orang tengah. Dia guna tu imam masjid misalnya. Mam, cuba tanya anak hanya Haji Dolah tu. Kalau dia nak kahwin, anak saya pun rasa sesuai dengan dia. Cuba nanti aku tanya. Itu sajalah. Tu imam pun jumpa Haji Dolah. Haji Dolah, anak engkau tu kalau nak kahwin, aku rasa dengan
anak Haji Latif tu okey. Itu saja. Bukan itu imam tu pula pergi cakap, saya ni menerima wakil daripada anak Haji Latif meminang anak awak Haji Itulah. Bukan macam itu. Dia tolong gurukan, dia tolong matchkan di antara dua orang. Caranya begitu supaya orang perempuan tadi tak terasa malu apabila ditolak pinangan dia. Bukan maknanya pergi meminang-minang, bukan. Maksudnya ialah adanya orang tengah. Saya alhamdulillah setakat ni saya pun tak tahu dah berapa banyak pasangan yang saya tengahkan. Okey, berapa ramai saya pun tak tahu tuan-tuan. Kerja saya mengkahwinkan orang. Ini yang terbaru nak kahwin ni, suami dia 77, isteri dia bakal dia 72. Allahu Akbar. Orang tanya saya, dah tua-tua nak buat apa tu ustaz kahwin? Saya kata biarkan dia orang kahwin. Tahulah dia orang nak buat apa. Yang kau bising buat apa? Yang kita sibuk-sibuk dah menang, apa benda dah tua-tua nak buat apa tu tak tidur malam fikir masalah orang buat apa. Dia orang dah kahwin, tahulah dia orang nak buat apa, sibuklah tuan-tuan. Saya tanya pada Tuan Haji yang umur 77 ni, apa alasan nak kahwin? Saya malu menghadap Allah dalam keadaan saya bujang. Menyandar saya gini. Cara cakap tu macam wali entah. Malu menghadap Allah dalam keadaan bujang ustaz. Berapa ramai yang tak malu menghadap Allah dalam keadaan meninggalkan sembahyang. Berapa ramai yang tak malu menghadap Allah dalam keadaan pegang harta riba. Kereta riba, rumah riba, handphone riba. Handphone pun riba sekarang. Tak malu kan mati menghadap Allah dalam keadaan kita ini main riba, sedangkan riba tu ialah fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba ni seolah-olah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba kita hari ni, betul alasan tu, saya tak kata salah, betul ucapan tu ialah ucapan wali-wali dulu, ucapan ulama dulu. Kalau mati isteri dia, besok kahwin. Mati isteri dia, besok kahwin. Bila orang tanya, kenapa awak kahwin? Saya malu menghadap Allah dalam keadaan saya single. Itu kata-kata ulama dulu-dulu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab. Tapi maksud saya hari ni, berapa ramai yang tak malu jumpa Allah, sedangkan dia banyak lagi hutang tak selesai dengan Tuhan. Di antara benda yang kita tak selesai dengan Tuhan ialah buruk sangka. Buruk sangka dengan Allah. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut dalam hadis dia, la yamutanna ahadukum, janganlah mati di kalangan kamu, melainkan kamu mati dalam keadaan bihusnillahi zan, hendaklah kamu bersangka baik dengan Allah. Jangan mati dalam keadaan kamu sangka buruk dengan Allah. Ustaz, macam mana yang sangka buruk pada Allah? Yang Allah bagi, yang Allah tak bagi, kita kata buruk pada Tuhan. Kita tak setuju dengan perintah Allah. Kita kata Allah zalim, kita kata Allah jahat, kita kata Allah adil. Tak adil, kita kata Allah tak adil. Maknanya kita dah buruk sangka dengan Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, menghadap Allah dalam keadaan buruk sangka. Apa dia buruk sangka Ustaz? Dia mengeluh, kenapa kulit aku hitam? Kenapa aku hitam, orang lain putih? Dalam keluarga aku seorang saja yang gelap, yang lain semua cerah. Kenapa Tuhan tak bagi adil pada semua orang? Dia buruk sangka dengan Allah, jahat orang. Tuan-tuan boleh tengok benda ni dalam radio. Setiap petang ada rancangan Aku Dia dan Lagu, Aku Dia dan Kenangan. Buka radio 5.30 petang, dia cerita lagu tu. Aku akan menceritakan kisah diriku, seorang anak yang terbuang dalam keluarga. Aku tidak nafikan, aku tidaklah secantik kakakku. Kita duduk dalam kereta tu dengar, mereka putih, bergaya, cantik. Berbeza dengan aku yang agak gelap, gemuk dan agak rendah. Aku pun heran, kenapa Allah jadikan aku begini? Engkau heran dengan Tuhan? Engkau nak tanya Tuhan? Benda macam ni tuan-tuan, P. Ramlee dah lama dah tanya dalam penarik beca tu. Oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Apa benda kau?
Buruk sangka dengan Tuhan. Allah tak tengok putih, Allah tak tengok hitam, Allah tengok hati. Janji hati kau bersih, sudah. Ada yang marah, saya ustaz kahwin 15 tahun. Masalah, tak ada anak ustaz. Masalah, tak ada anak, ustaz faham tak? Masalahnya, iyalah 15 tahun kahwin tak ada anak. Iyalah, masalahnya apa? Masalah, tak jiran saya tu tak kahwin pun tak tahu beranak. Sudah tuan-tuan. Katanya kau kahwin buat apa kau jadi macam jiran kau? Allah Ta'ala kata kau tak ada anak. Tak ada anak. Allah, itulah yang terbaik untuk awak. Allah Ta'ala bagi awak kulit gelap, itulah yang terbaik untuk awak. Allah Ta'ala bagi kau sakit, itulah yang terbaik untuk awak. Allah bagi sakit, sihat untuk awak, itulah terbaik untuk awak. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, terbaik untuk kita. Lah. Tak boleh kita nak reda dengan Tuhan. Allah bagi kita seorang je anak, mati pula anak tu, cekik rambutan. Dia duk maki buah rambutan tu buat apa? Saya sejak anak saya meninggal, saya tebang semua pokok rambutan. Saya tak suka. Lepas tu macam orang jual tepi jalan tu, saya bakar gerai dia orang tau. Apa je zalim benar kau ni. Anak dia mati tercekik biji rambutan, kau anti pada buah rambutan. Dah tak kena dia. Ustaz kata itu terbaik untuk anak saya. Anak makcik umur berapa? 4 tahun waktu meninggal. Bukankah dia ahli syurga? Bukankah dia ahli syurga? Pun salah. Tak, kulit saya hitam ustaz. Yang lain putih. Apa masalahnya? Allah tak tengok hitam putih, Allah tak tengok cantik, Allah tak tengok lawa pun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak tengok, Tuhan tengok hati kau. Bilal bin Rabah tu sahabat Nabi yang dijamin syurga walaupun kulit dia hitam. Sampai tapak kaki dia menderap dalam syurga. Allah elok terima dia. Kenapa awak tak jadikan Bilal bin Rabah sebagai contoh? Walaupun dia hitam, tapi suara dia, amalan dia, sampai sekarang nama orang yang azan, nama dia Bilal. Nampak? Walaupun sebenarnya azan itu muazzin. Yang azan tu sepatutnya panggil muazzin. Tobat lahum kita tak panggil. Kita panggil Tok Bilal. Mana ada orang panggil muazzin? Muazzin tu siapa? Astagfirullahaladzim. Dia tak kenal dia. Tok Bilal. Oh, katalah Tok Bilal. Nampak tak? Berkatnya tuan-tuan. Memang suara orang kulit gelap semua sedap-sedap. Ni tengok Michael Jackson, kulit gelap. Tengok tu zaman orang putih dulu, Nat King Cole, Wrestles in the Sunset. Wow, nama sebut nama pun takut tuan-tuan. Cara suara dia pun garau lah. Suara sedap-sedap tengok Ning Baizura. Suara tuan. Memang suara yang hak orang kulit gelap ni semua suara punya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pun salah. Jadi jangan kita rasa Allah Ta'ala ni zalim, Allah Ta'ala ni tak adil. Jangan buruk sangka. Termasuklah di dalam rumah tangga. Baru ni saya cakap dengan satu ustaz daripada bahagian rumah tangga. Tuan-tuan, orang yang paling banyak bercerai dalam Malaysia ni, nombor 1 Negeri Selangor, nombor 2 Johor, nombor 3 Kedah. Saya kata alhamdulillah saya orang Perak, tak masuk pingat emas, perak gangsa tak masuk, alhamdulillah lah. Dia kata setakat beberapa bulan Mei ni saya 8,000 pendaftaran kes. Lebih daripada separuh menceritakan tentang perceraian. 8,000 kes. Dia kata dalam tempoh yang sama bercerai saja ada 3,000 kes bercerai. Dalam tempoh 5-6 bulan yang pertama. Ada sehari ada berapa ratus perceraian. Sehari sebulan tu ada berapa ratus perceraian tuan-tuan. 626 kes sehari, sebulan bercerai. Sehari maknanya tuan-tuan ada 10 kes cerai. Banyaknya rumah tangga kita tak seronok. Banyaknya. Jadi saya tengok muka ustaz tu susah hati utik ni. Bercerai ni dia kata rumah tangga kita teruk. Saya jawab senang je. Kita ada jalan penyelesaian. Tapi jalan penyelesaian kita tak buat daripada dulu.
Serupa hari ni kita duk mengadu kemalangan jalan raya terlalu banyak. Yang mati beribu orang setahun. Beribu orang dalam sehari, beratus orang mati kemalangan. Kenapa? Macam mana cara? Ada yang komplain sekarang jam lah. Dari kampung bahagia nak pergi ke Teluk Intan tu pun ramai. Bapa. Itu makna jam dah tu. Bapa. Kalau mak kurang sikit, oh jam betul kamu bahagia sampai ke Teluk Intan. Mak jarang lah. Dia mesti bapa. Maknanya berat benar aksidennya tu. Kita kalau masalah besar tu, bapa, kata orang Perak tak? Tuan-tuan, senang je. Kita duk cakap tentang kesesakan jalan raya. Atau kamu jual kereta, macam mana tak sesak? Tiap-tiap minggu keluar kereta baru. Ni Alza keluar pula. Yang dulu Ativa, lepas Ativa Alza pula. Ada kamu bising, banyak benar keretanya pun. Atau kamu jual, teruslah jual kereta, selamat masalah ni. Kemudian kita pun mula membuat jalan. Akhirnya sesak tetap berlaku. Sebab kita hari ini memudahkan sangat penjualan kereta. Yang tak layak beli kereta pun beli kereta. Tak boleh cara A beli kereta, dia guna cara B beli kereta. Dia guna cara C beli. Loan tak lulus, kredit lulus. Habis tu jam tak jam, macam mana? Di setengah negara Eropah, tuan-tuan, hanya orang yang betul-betul layak saja beli kereta. Gaji, kemampuan, keluarga dia layak baru boleh beli. Tak layak kau naik bas, kau naik monorail, kau naik LRT ke apa. Itu di negara Eropah. Pencemaran tak berlaku, kesesakan tak berlaku, kemalangan dapat dikurangkan. Sebab kereta mereka hadkan jualan pada yang betul-betul layak saja. Maka tidak ada jam. Tuan-tuan tengok sekarang, bukan setakat jam di jalan, nak parking pun jam. Di rumah tuan-tuan ni, oh, satu rumah 4 kereta. Mana nak letak ni tuan-tuan? Mana kereta kamu lihat? Dalam longkang mak. Astagfirullahaladzim. Itu je tempat paling senang nak landing mak. Belasah lengkau. Jadi nombor 1, kontrol balik. Kontrol balik. Dan yang keduanya, tingkatkan pengangkutan awam supaya orang naik pengangkutan awam. Jadi senang tuan-tuan. Yang kedua, orang duk cerita tentang perceraian. Buruk sangat ke perceraian? Sedangkan perceraian itu diizinkan dalam agama. Kalaulah cerai itu tak diizinkan, agak-agak apa jadi dunia ni? Isteri kena pukul, masuk hospital Teluk Intan. Doktor tanya, siapa yang pukul awak? Suami. Dah berapa kali dah? Tiap-tiap hari. Tak nak cerai? Islam tak bagi. Ada? Sabar je lah. Innallaha ma'as-sabirin. Oh, mampu itu tuan. Kalaulah cerai tak boleh, hara kita. Mana suami awak? Suami saya pergi ke mancing laut. Apa tu? Dah sampai sekarang tak baliknya. Berapa lama dah? Dah 6 tahun. Tak nak kahwin lain. Kahwin apa? Dia cerai. Tidak, tunggu dia lah. Cerai ini satu bentuk menyelesaikan masalah. Perceraian adalah satu bentuk menyelesaikan masalah yang tak boleh selesai kalau tak bercerai. Dan kadang-kadang dengan sebab bercerai, kita jumpa orang lain yang lebih baik daripada bekas pasangan kita. Dapat suami yang pertama panah baran, penampar, penerajang, penumbuk siang malam. 3 tahun kahwin, cerai. Sekarang makcik tadi pergi ke pasar dekat dengan kampung bahagia tu, senyum je. Udah tembun badan dia. Sihat dah sekarang. Macam mana kamu lihat suami baru kamu tak ada pukul-pukul dah? Alhamdulillah lah mak ngah. Dapat yang ni alhamdulillah elok benar dah. Tak ada nak pukul tampar dah. Eloklah. Wah, eloklah kamu pandai kau carinya. Tak ada cari dia. Nak tampar macam mana? Tangan tak ada. Elok. Dia tampar pun tidak, menyepak pun tidak. Atau dua-dua tangan kudung. Oh. Tangan dia ke mana? Dia dulu ni ke tebu. Habis tu masuk dalam mesin tebu, lebuh tangan dia tadi. Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi pada kita yang lebih baik daripada itu.
Sebab tu jangan takut bila sebut tentang perceraian. Ada yang malu bila dapat status janda, ada yang malu bila dapat status duda. Maka dia pun sembunyikan masalah dia, dia pun simpan masalah dia. Daripada dia menapak di pejabat agama, dia tak akan pergi pejabat agama. Malu ya. Tahalah dia walaupun suami tak bagi nafkah berpuluh-puluh tahun. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Sebab dia takut. Sedangkan perceraian merupakan salah satu usaha daripada nak menyelesaikan banyak masalah. Dan kadang-kadang bila bercerai bukan maknanya terus berpisah. Kena faham tu. Kalau susah-susah sangat bercerai je lah. Okey? Kita bercerai. Oh, garangnya suami. Aku cerai dengan kau, talak satu. Teng, teng, teng. Oh, bunyi pula tu. Special effect tu, bunyi pula. Duk menung 2 minggu, duk menung di rumah. Aduh. Susah tak ada janda aku ni. Dulu dia masak ke kat aku. Sekarang ni Maggi je. Silap aku cerai dengan dia. Nampak? Isteri dia pun nyesal juga. Memanglah dia pandai barang, tapi duit tiap-tiap hari dapat. Sekarang apa yang tak dapat? Silap aku minta cerai. Sebab tu dia nama tempoh iddah. Tempoh iddah tu nama dalam bahasa Inggeris dia cooling period, tempoh bertenang. Kalau kau nak kahwin pada waktu itu, nama dia rujuk. Kau rujuk saja, tak perlu akad nikah. Hanya perlu bertenang, duk menung. Silap. Aku yang silap, bukan isteri aku silap. Aku yang bodoh. Bapak dia kata kalau kau dah mengaku bodoh, telefonlah dia balik. Bodoh. Bapak pun cerdik. Maka dia pun ambil handphone, WhatsApp lah, apa lagi. Akum. Akum. Janda pula duk menung. Tengok-tengok WhatsApp masuk. Tok. Oh. Wakelem. Ejaan singkat kan, WSKS wakelem je lah bunyi dia. Apa tu? Suami dia tanya. Tak ada apa pun. Soalan ketiga ni maut punya soalan. Ingat kita tak? Bekas suami jawab. Tanya, ingat kita tak? Kalau isteri dia jawab, entah, ada harapan. Kalau dia jawab, ingat kita tak? Boleh belah. Tak payah tuan-tuan. Abang-abang kalau dapat jenis tu datang sekolah saya. Stok banyak tau di sana. Nikah dengan pelajar saya, ramai bujang tu, umur 70, 74, bujang bapa. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya takut bukan bercerai tu, yang saya takut ramainya orang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Itu yang saya takut. Yang ramai lagi yang tak menjalankan tanggungjawab suami isteri yang tak bercerai, yang tu lagi berlambak tuan-tuan. Yang isteri diam, yang suami diam, yang tu lagi ramai tuan-tuan. Yang ni menakutkan. Sedangkan tujuan kita dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan untuk mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia jadikan kamu ni berpasang-pasangan. Dia jadikan kamu pasangan daripada golongan kamu sendiri, supaya kamu merasa tenteram akan dia. Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama ada di mana? Ada pada diri kita. Okey, ada pada diri kita. Saya ni malam besok live di TV1, Forum Perdana Ehwal Islam. Pukul 10 malam. Bukan pukul 9 ke? 9 Salam Baitullah. Forum Perdana pukul 10. Saya duk fikir tau. Bila saya tengok lengan ni, saya terfikir tau. Lengan saya ni. Ramai orang nak tengok lengan saya ni. Saya pergi mana ustaz? Tengok tangan sikit. Kata ada katak puru. Saya pun duk tengok, pun teringat tuan-tuan. Ni tangan saya yang terkini lah. Ni tangan saya yang terkini. Ni dia ni. Nampak tangan saya yang terkini.
Petang tadi saya nak datang, tadi nak sembahyang asar saya mandi. Nampak tu, tiba-tiba dia luka nampak. Ni setengah orang dia tak percaya. Bila saya kata badan saya ni boleh luka secara tiba-tiba. Dia nak berdarah di sini, dia berdarah. Dia nak berdarah sana, dia berdarah. Dia nak, ni yang terbaru ni. Luka ni. Bubuh-bubuh minyak gamat tadi. Ada 3 garisan ni. Ya, agak-agak saya lukakan sendiri ke apa? Ini pelik. Doktor pun pelik. Kenapa kata dia? Kalau dia pun saya pun juga lah. Dia pula tanya kenapa saya pula tak tahulah doktor saya tahulah. Ada orang kata Ustaz Kazim ni propa. Ni propa apa depan mata tuan-tuan? Ni propa kejadah apa? Tuan-tuan nak ke muka tangan macam ni? Ini akan lama-lama dia akan jadi hitam macam muka saya ni. Nampak dulu muka saya flawless. Sekarang less tak ada apa lah tuan-tuan. Dia jadi hitam macam ni. Tapi bila saya ngenangkan bahawa Allah tak tengok kulit, Allah tengok dalam hati, lega saya tuan-tuan. Ini masalah ni. Okey, biarlah dia nak garis sana ke, dia nak toreh di mana itu dia punya hoja lah. Kita yakin Allah ada. Allah sembuhkan kita. Baik, balik pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama ada pada diri kita. Wa fi anfusikum. Pada diri kamu tu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tuan, saya duk mengkaji tentang jari. Tapak tangan kita jari 5 ni tuan-tuan. Tengah-tengah ni jari hantu. Ni jari manis, ni jari telunjuk. Cuba tuan-tuan tengok jari tuan-tuan. 5 jari ni, ada orang yang jari manis dengan jari telunjuk sama panjang. Macam saya ni tak sama. Telunjuk rendah, jari manis tinggi. Ada orang tuan-tuan yang sama panjang antara jari manis dengan jari telunjuk. Cuba tuan-tuan tengok. Ada tanda tu? Ada tanda meski, ada tanda papa kedana itu je. Ada yang jari manis dia rendah, jari telunjuk dia tinggi. Saya ni pula jenis jari telunjuk rendah, jari manis atas. Dia ada tanda. Ada tanda cap jari. Ada tanda cap jari. Kita berbeza antara satu sama lain. Tak sama. Tuan-tuan tahu tak, bila saya sakit hari tu, doktor datang. Ada 5 doktor daripada Institut Penyelidikan. Dia ambil penyakit saya ni sebagai kajian dia orang. Dia orang buat kajian tuan-tuan, Institut Penyelidikan. Weh, rasa benar, rasa bangga benar tuan-tuan. Orang buat kajian tentang penyakit. Tuan-tuan mana ada? Jadi kalau tuan-tuan nak dikaji, minta sakit je saya insya-Allah tuan-tuan. Apa benda yang dia buat? Dia ambil rambut. Rupanya rambut dia boleh bagi tahu awak ada sakit apa. Buh dalam botol, tulis rambut. Lagi kuku. Saya kena potong kuku. Buh dalam botol, tulis kuku kanan, kuku kiri, semua yang ada. Kuku boleh bagi jawapan tentang penyakit. Kemudian kulit. Dia ambil pisau kecil, pisau dia toreh kulit. Satu badan dia toreh, bubur dalam botol. Tulis pula kulit. Yang paling saya tak tahan, darah. Gini. Ustaz tak nak tengok ke? Tak payah. Ustaz tempat lain tuan. Gaya saya tengok darah pula. Darah juga boleh bagi tahu macam-macam. Belum masuk lagi air kencing, dia boleh bagi tahu apa kekuasaan Allah. Bila saya dah balik, segala doktor tu balik, saya duduk atas kursi saya menung. Teringat pula aku cara buang saka. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Nak rambut, nak kulit, nak darah. Oi, subhanallah. Dia boleh bagi tahu. Bila report sampai normal, negatif. No bacteria, no scabies, no. Oi, semua sihat. Negatif belakang. Mai doktor lain pula daripada satu universiti pula. Dia ambil daging saya pula. Daging boleh bagi jawapan. Ingatkan bila dah mati baru orang ambil daging mayat. Nak tahu punca mati. Hidup dia ambil. Dia cocok bius. Bila cocok bius, rehat 3-4 minit. Dia ambil jarum, dia tekan tempat bius. Sakit. Okey, rehat dulu. Belum jalan. Memang saya duduk sini daripada tadi lagi. Tak, itu bius belum jalan. Ingatkan dia kata
Memang saya duduk atas katil tu punya lama lah. Dia ambil jarum lagi, dia tekan lagi. Sakit? Tak sakit dah. Tak sakit. Okey, kita mulakan lah. Dia pun tekan, tuan-tuan. Dia tekan, ingatkan tekan apa? Rupa dia sedut saya punya kulit. Isi. Allah. Saya kata, aduh, sakit, doktor sakit. Tadi you cakap tak sakit. Tadi tak sakit, sekarang sudah sakit. Jadi holik lah saya. Holik, tuan-tuan ni. Dia kata, tu bius tak jalan lah. Tak apalah, kita teruskan sajalah. Kalau nak cucuk lagi lambat. Kalau bius sekali kedua lambat, terus sekali. Aduh, sakit. Lepas dia tarik, dia jahit pula. Mentah-mentah saya tengok, jahit ngongak, jahit tuan-tuan. Daripada situ pun dia boleh bagi tahu apa penyakit awak. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada rupa kita, wajah kita. Ni yang datang malam ni, tak ada siapa suara dia serupa. Muka punya ramai, suara tak sama. Muka tak sama, suara pun tak serupa. Walaupun ada orang yang boleh tiru suara orang lain, tapi tetap tak sama. Ni sekarang tengah duk heboh bintang P.Ramlee ni. Nah, siapa yang nak masuk bintang P.Ramlee, umur 77 tahun dilahirkan, bukan umur 77. Boleh masuk. Semua pakat taram misai trim ni. Jadi P.Ramlee, rambut kerinting ni. Pak saya nak jadi P.Ramlee. Di waktu malam. Tang situ serupa dah, tengah-tengah lebur, tuan-tuan. Kita boleh tiru suara orang macam-macam. Ada orang kata Ustaz Kazim boleh tiru suara jemaah Alhamdulillah. Kilauan bintang berkelip-kelip. Hazura. Tuan-tuan. Kadang-kadang dia jadi haji bakhil. Menurut urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Itu haji bakhil, tuan-tuan. Manusia boleh tiru suara, tapi tak selama-lamanya suara dia serupa. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri kita. Kadang-kadang orang duk petikai, tuan-tuan. Saya macam-macam orang tanya, tapi saya tak boleh layan buang masa, tuan-tuan. Ada yang tanya baru ni dekat saya, betul ke piramid Firaun bina menara 15 km? Tak nak jawab saya. Kamu memberi jawapan pandangan mengikut zaman kamu. Kenapa kita tak fikir yang kita hidup di zaman itu? Apa penyakit kita? Penyakit kita, kita menganggap bahawa kita lah yang paling moden. Itu penyakit kita. Penyakit orang sekarang ialah menganggap zaman ini zaman paling maju. Itu salah. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah Ta'ala sebut zaman dulu lagi canggih pada zaman sekarang. Jangan tuan-tuan duk perasan tuan-tuan awak menara masjid tu paling tinggi. Zaman piramid zaman dulu tak ada aku cakap. Jangan cakap macam itu. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan boleh buka dalam Quran, kemajuan di zaman dulu lebih kuat, lebih canggih daripada kita. Asyadda minhum quwwah. Kalau tuan-tuan bayangkan yang tuan-tuan sekarang ni paling canggih, itu kesilapan kita. Nak tengok dalil canggih tak canggih zaman dulu, sampai sekarang kita tak boleh beritahu macam mana piramid boleh angkat batu-batu piramid tu, boleh angkat susun. Sampai sekarang tak boleh beritahu. Dan sampai sekarang orang masih berteka-teki batu yang digunakan buat piramid daripada jenis apa? Batu tanah liat ke? Batu diambil daripada sungai tempat lain ke? Dihanyut dalam sungai ke? Siapa yang susun? Sampai sekarang. Punya canggihnya orang dulu buat bangunan, sampai orang sekarang tak tahu macam mana bangunan tu dibina. Bila dah canggih sangat tak tahu dibina, orang zaman sekarang selesaikan masalah dengan cara yang cukup mudah. Alien yang buat. Kita memang tak tahulah sebab FO datang dan mereka lah yang buat. Asyadda minhum quwwah. Orang zaman dulu sangat kuat dan sangat hebat daripada kamu sekarang ni. Sangat kuat dan sangat hebat. Ada tempat yang Allah simpan lagi. Sebab tu Allah kata, ingat suruh berhenti. Astagfirullahalazim. Tanya apa-apa. Baik tuan-tuan. Tak mana tadi ya? Lupa. Terkejut ke Abah Haji. Baik, tuan-tuan, ada benda yang Allah simpan untuk kita cari. Allah kata dalam Quran, fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi.
Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Kamu tengok kesan-kesan orang-orang yang melawan Tuhan, yang melakukan kesalahan, kerosakan. Sebab tu Allah simpan lagi. Ada yang Allah ranap. Yang Allah ranap kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, ranap langsung tak nampak. Seolah-olah tak pernah hidup mereka itu. Tapi ada kaum yang Allah simpan mereka. Ada kaum yang Allah simpan cuma mayat, bangunan tidak ada. Ada yang Allah simpan hanya bangunan, mayat tidak ada. Ada yang bangunan ada, mayat pun ada. Yang ni yang Allah Ta'ala simpan. Salah satunya tuan-tuan pergi ke Petra. Pergi ke Petra di Jordan. Macam mana mereka boleh pahat gunung buat istana. Masya Allah, bila kita tengok ni tiang-tiang, tengok tiang tuan-tuan ni teringat kat Petra. Cantiknya mereka ni, siapalah tukang mana yang pergi pahat lawa sangat ni. Itu baru pintu masuk. Masuk dalam dia tuan-tuan, naik atas bukit tu pula. Rupa-rupanya dalamnya ada stadium. Dalam tu batu gunung ni jadi stadium. Boleh bayang tak zaman kegemilangan dia macam mana? Tengok belah kiri ni pula, lubang binatang apa pula tu? Rupanya lubang mayat, keranda kubur mereka duduk atas gunung. Tengok di tepi jalan ni pula longkang binatang apa pula longkang ni? Longkang ni adalah air yang dibawa naik ke atas. Bayangkan tuan-tuan, mereka duduk atas bukit, air daripada bawah naik di atas. Apa teknologi dia orang? Mengalirkan air naik di atas. Manusia tak boleh fikir. Manusia tak boleh fikir tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita dengar cerita orang dulu-dulu buat macam ni, jangan cakap mustahil, mana boleh. Jangan cakap macam itu. Awak kena cakap ilmu mereka belum sampai pada kita. Tunggu satu hari nanti baru sampai gamak dah. Sebab kita akan mengulangi balik teknologi di zaman dulu. Teknologi itu ada akan zaman dulu. Tuan-tuan fikir sendirilah Nabi Nuh. Tuan-tuan ni dah pergi umrah. Tuan-tuan dah pergi ke Mesir. Tuan-tuan dah pergi ke Iraq. Tuan-tuan dah pergi ke Jordan, Turki. Sekarang sebut Turki. Ejaan dia Turki. Mana ada kayu-kayan yang boleh buat kapal? Cuba tuan-tuan fikir tak? Allah Ta'ala sebut pada Nabi Nuh, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan pemerhatian daripada kami, wahyu daripada kami. Pergi buat kapal. Soalan dia, kayu yang buat kapal Nabi Nuh, dia ambil dari mana? Nak kata ambil daripada Mekah, Madinah. Kayu apa ada sana? Kurma ya. Kurma tak tahan banjir tuan-tuan. Nak dibuat daripada apa? Kayu tu duduk di mana asal dia? Di mana tempat asal Nabi Nuh alaihi salam? Dan bagaimana kapal Nabi Nuh itu, kepalanya di mana, mudiknya di mana, hulunya di mana? Pergi kepada kapal tu landing atas bukit Judi, wastawat alal Judi. Muncung kapal tu daripada mana? Ke sana kah muncung dia? Ke depan kah dia? Kalau ke depan dia, maknanya dia dari belakang. Belakang tu, kawasan tu dari mana? Banjir yang bawa bahtera Nabi Nuh tu dari mana sebenarnya? Tempat yang penuh dengan pokok kayu, kayu yang tebal-tebal, kayu yang tahan lama. Kajilah balik. Jangan bila kita tak jumpa kajian, kita kata apa ni. Sebab tu dalam kitab-kitab dia membicarakan tentang kaki, tentang batu dan sebagainya. Jangan awak, kilometer zaman dulu tak sama tuan-tuan. Kesilapan kita ialah membayangkan kadar kiraan sekarang dengan kadar sana. Itu silap. Dan kadang-kadang ustaz yang cakap tu pun kadang-kadang dia tersilap. Membayangkan jumlah kilometer sekarang ni dengan jumlah batu zaman dulu. Ini kena luasnya ilmu. Bila kita belajar tentang kiraan batu, orang Rom batu dia berapa? Orang Mesir kuno kiraan batu dia berapa? Yang kita pakai sekarang ini diguna pakai oleh Amerika dengan kerjasama daripada British
pada ujung tahun 1800 baru diguna sekarang ni. Satu batu bersamaan 1.6 km lebih kurang. Lebih kurang begitu. Tetapi kalau kita lihat di zaman dulu kerajaan Rom, kiraan batu kerajaan Rom yang memerintah di Mesir, yang memerintah pada masa itu kawasan di Mesir dan sebagainya, satu batu itu berkurang lebih kurang zaman sekarang ni lebih kurang 600 meter. Kalau 10 batu tuan-tuan bersamaan 600 meter saja ketinggian dia. Bukan sampai berbelah-belah. Tang situ kesilapan di dalam mentafsirkan tentang jumlah batu mengikut kiraan Rom, mengikut kiraan orang-orang Mesir purba ataupun zaman sekarang. Kesilapan kita tadi ialah memahamkan sekarang. Benda tu ada dalam kitab. Sebab tu jangan memperolok-olokkan. Jangan menafikan, jangan kau petikaikan. Kalau tak sampai pada akal engkau, jangan kau menafikan. Memperolokkan. Banyak benda yang dalam Quran yang tak tercapai akal. Contohnya apa? Tidur dalam gua 309 tahun. 300 tahun tidur. Sains boleh fikir macam mana dia tidur. Cuba tuan-tuan tidur dalam masjid ni. Baru 3 minit. 300 tahun. Tak berjanggut ke? Tak berlumut ke demen ni? Semut tak masuk telinga ke? Tidur dalam gua tak ada semut masuk ke? Ular tak datang, ular. Kita kalau duduk dalam gua, ular fikir. 309 tahun jantung demen macam mana? Makan minum demen macam mana? Sains tak boleh fikir. Dah Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Oh, dahsyat. Dia buat cicak pula dah. 309 tahun tidur. Dahsyat. Bang, Allah kata tak dahsyat bang. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina. Allah jawab, apa kamu sangka ashabul kahfi tidur 309 tahun tu hebat? Kamu rasa dah luar biasa sangat? Belum lagi Pak Long. Kita rasa tidur 309 tahun dah cukup hebat. Allah jawab, belum. Sikit sangat. Ada seorang laki-laki, nama dia Zulkarnain. Dia menguasai 2/3 dunia ni tuan-tuan. Bawa segala tentera dia semua tunduk pada dia. Datang dia pada satu negeri, orang kampung Kaabah, untuk sidang Kaabah. Dia kata, tuan, balik gunung sana tu ada dua bangsa kerajanya rokok kami, menyerang kami, ambil makan kami apa semua, tolonglah kami kejap. Ganas penuh orang balik gunung tu. Zulkarnain pun pergi tengok, wah ramai gila orang belah sana. Besar-besar gila orang belah sini. Kalau tak disekat dia orang ni, habis diserangnya. Dia turun dari bukit, baik aku tolong kau mai. Carikan aku besi. Carikan aku tembaga. Moh kayu api. Kita bakar kayu, kita bakar besi, tembaga, kita buat benteng. Supaya orang sana tak boleh serang kau mai. Nama dia benteng Ya'juj dan Ma'juj. Yang jahat balik sana tu Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan bayangkan, tembok apa yang tak boleh dipanjat? Ambil tangga lah panjat. Tak pun baling tali, bung, jatuh, tarik. Tak pun gerudi ke? Tak pun guna lastik yang besar. Tarik lastik, letakkan orang, lepaskan, lompat. Sampai sekarang, tembok tu tak boleh rempuh, tak boleh runtuh, tak boleh dilepasi, tak boleh dipanjat. Tembok jenis apa ni? Sains boleh bagi jawapan. Otak kamu zaman sekarang boleh bagi tahu tembok apa? Bangunan apa yang tak runtuh ni? Tak boleh bagi tahu. Otak kita tak ada ilmu itu. Ilmu awak tak sampai tahap itu. Sebab itu bila kita dengar benda yang tafsir ulama-ulama bincang benda sesuatu benda dalam Quran, jangan kita cepat kata ini kaki DVD ni. Ini tak boleh pakai ini. Macam-macam tentang pisang dia balut. Ilmu kita ni sikit, yang kita sekarang ni kecil, otak kita kecil, nak bandingkan orang dulu-dulu.
Orang dulu-dulu bayangkan teknologi apa, nak buat kapal dia seorang. Tuan-tuan nak buat masjid ni berapa ramai orang? Mesti dia ada teknologi yang canggih. Tuan-tuan ingat dia pikul papan gitu aja. Hoi, hoi, ya, hoi. Tuan-tuan ingat dia macam tu je buat. Gunalah otak sikit. Macam mana dia orang buat piramid. Dalam piramid tu boleh simpan mayat, boleh simpan makanan, boleh simpan benda dan tak masuk udara dalam dia. Langsung tak rosak bangunan dia selama 5,000 tahun. Tuan-tuan bayangkan masjid ni 5,000 tahun. Agak-agak apa jadi? Tak payah 5,000 tahun. 5 tahun tak duduk, habis. Kipas lebuh, aircon lebuh, kapet lebuh. Tongkat mimbar lebuh. Naik lori ngangkatnya. Tapi demo 5,000 tahun tak hancur mayat Firaun. Otak tak boleh fikir. Otak tak boleh fikir. Macam mana memang tak raput mayat ni? Orang jahat memang macam tu tadi. Orang jahat memanglah tak raput. Senang bagi alasan. Jawapan dia ialah kebijaksanaan yang Allah bagi. Jadi tuan-tuan, benda pelik-pelik ada pada kita. Jadi jangan kita rasa kita ni hebat sangat. Hak lain ciptaan Allah pun hebat. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sekeliling kamu. Kadang-kadang tanda-tanda kekuasaan Allah ada di langit. Nama dia matahari, bintang, bulan. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di laut, di air. Dan kata Allah, di antara tanda kekuasaan Allah ada di rumah kita. Ya Ustaz? Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri. Di rumah kita ada isteri, di rumah kita ada suami. Suami dan isteri kita itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah. Hebat. Macam mana tanda kuasa Allah tu Ustaz? Cuba tengok. Waktu awak lahir dulu, ada awak bawa surat nikah? Tak ada. Waktu awak tingkatan 4, awak kenal tak isteri awak tu? Kenal. Memang dia ketua kelas. Saya budak biasa lah. Memang saya benci kat dia lah kan. Dia sikit-sikit tulis nama hantar kat cikgu. Sikit tulis nama kat cikgu. Menyampah tu. Lepas tu macam mana boleh menikah pula? Saya pun tak tahu Ustaz. Sama-sama kerja kilang Ustaz. Kenan pula. Padahal tak tahu Ustaz. Itulah tanda kekuasaan Allah. Daripada tak suka, Allah timbulkan perasaan suka. Sekarang anak 8. Mak, macam mana mak boleh kahwin dengan ayah? Ayah kamu tu tahu lah mak. Jahat nak naik RZ ngorak mak tadi. Tahun bila tu mak? Tahun 80, 89 dia ngorak mak naik RZ. Lepas tu mak layan. Aku tak layan. Mak, dah upah kamu garang, tak berani dengan aku. Dia ngorak di mana mak? Itu mak nunggu bah. Tiap-tiap hari dia nunggu bah, dia datang naik RZ dia. Getik tengoknya. Mak tak layan ni dah. Lepas tu macam mana mak berkenan? Seminggu jugalah dia tak datang. Mak nunggu je ke mana? Orang budak tak datang pula. Lepas tu rindu pula. Sudah tuan-tuan. Daripada duduk menyampah-menyampah RZ, sekarang dia pula menonggak ni RZ tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita satu benda yang daripada awal-awalnya muka saling tak sama. Cuba tengok sekarang 50 tahun kahwin. Cuba tengok, bau badan pun sama, muka pun sama, batuk pun sama, senyum pun sama, PL pun sama. Allah bagi keserasian. Dengan sebab dah serasi, suami tahu kehendak isteri, isteri tahu kehendak suami. Hanya dengan batuk, suami isteri boleh tahu. Itu tek. Tek wayah kamu nak tek tu. Kalau panjang lagi, besok Jumaat kan, jom tidur, jom tidur. Yang mana faham-faham, tak faham tak. Dia hanya dengan bahasa isyarat saja dia boleh faham lah. Kalau maknya diam, tak tanya, tak menjawab, tanya, tak menjawab, si bapak dah tahu dah. Dah tahu dah, tu merajuk tu. Main nak makan. Dah kenyang. Main nak makan. Orang kata kenyang. Nampak tuan-tuan. Kita dah tahu dah. Sebab itu tanda-tanda kekuasaan Allah ada di situ. Dia datangkan perasaan kasih. Dia ada lagi nampak tangan saya tuan-tuan. Tak kena penuh tuan-tuan ni.
nampak perasaan cinta, nampak perasaan rindu. Sebab itu dia ada perasaan mawaddah warahmah. Sakinah maknanya ketenangan. Allah bagi kita kahwin ni supaya kita rasa tenang. Kita rasa tenang. Abang-abang yang belum tenang, nikah cepat. Okey, nikah cepat. Bujang-bujang ni, nikah cepat. Dan kak-kak pun letaklah hantaran murah sikit. Ini 40,000 letak. Mana cari zaman inflasi sekarang ni? Minyak mahal, semua mahal. Hantaran pun mahal. Bagilah. Dah ada orang nak bela anak kita. Ada orang nak bela anak kita. Syukur Alhamdulillah. Yang kita dah dia sanggup nak bela, letak mahal-mahal, Ustaz. Ingat sekarang ni senang ke nak cari laki-laki? Yang banyak jantan. Sungguh tuan-tuan, laki-laki kurang. Jantan banyak isap dadah, tak tanggungjawab, panas barat. Yang laki-laki ni macam yang dalam ni. Ni yang datang malam ni semua laki-laki ni. Rajin sembahyang, rajin dengar kuliah, rajin baca Quran. Inilah lelaki. Bagi nafkah. Yang jantan tu banyak. Isap dadah, merompak, menyamun. Takkan orang macam tu nak jadi menantu kita. Tiba-tiba yang datang meminang ni lelaki. Subhanallah. Piramli dah ajar dah benda ni. Betina dan perempuan. Cuma Piramli nak membezakan betina dan perempuan. Dia ambil beras, dia ambil garam, dia ambil gula, dia ambil serbuk sana, dia ambil lengkuas, dia ambil serbuk-serbuk, dia campur bawa lagu ni. Masuk kampung. Siapa yang boleh masak makanan yang dia bawa dengan makanan tu dia asingkan, itulah perempuan. Subhanallah. Tu cerita Musa Menjanggut. Tak ingat Musa Menjanggut? Menteri agama tu, jahat tu menteri agama tu. Kan isteri Piramli tanya, "Kekanda, tidakkah salah laki-laki masuk dalam rumah isteri orang?" "Oh, itu salah besar tu," katanya. Habis tu kanda buat, "Ini undang-undang kanda yang bikin. Ianya boleh padam," katanya. Amboi. Jahat betul pendekar mustar itu. Kejap jadi pendekar, kejap jadi menteri nikah kahwin. Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli tu? Bila dia bawa, dia kata, "Bak makan janganlah disusahkan, saya ada bawa bekalannya." Bila sampai di dapur, "Mak, orang ni gila gamaknya." Dia bungkus, dia bagi balik kat Piramli. "Sayang, rupamu segak tapi otakmu mereng," kata dia. Tengok-tengok bagi dekat Sa'diyah. Sa'diyah boleh buat. Dia asin. Bukan dia asing lah, kru lah asing kan. Dia buat je entah ni. Bila ayah dia tanya, "Dari mana kau masakkan makanan ni?" "Setahu bapak tidak ada makanan di rumah kita." "Daripada makanan yang dibawa oleh orang muda inilah." Bangun Piramli. Apa? Teng. Dia tentang lagi sekali. Itu zaman Piramli. Dia mengatakan perempuan jenis malah, perempuan jenis yang rajin, yang betina jenis malah, perempuan yang hormat, yang betina tak hormat orang. Dia membezakan betina dan perempuan. Lebih kurang macam itulah kita jantan dan lelaki. Lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang ini. Yang jantan tu jantan tak guna. Selalu disebut jantan tak guna. Jarang disebut laki-laki tak guna. Jarang. Sebab apa jarang? Sebab panjang. Laki-laki tak jarang, tak. Jantan senang. Jantan lagi senang digunakan. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah bagi benda ni. Nama dia apa? Sakinah, ketenangan. Daripada ketenangan itu dia datang mawaddah, rasa kasih sayang, rasa rindu dendam. Tu nama dia mawaddah. Orang mula menikah, cuba tuan-tuan tengok. Ya Allah, pergi ke bilik air berdua, makan berdua, naik kereta berdua. Itu nama dia mawaddah. Pakai helmet pun tak pandai, ada isteri, suami pakaikan. Pap sekali. Nak buka pun tak pandai, suami bukakan. Aduh abang, cium tangan lagi kerja. Itu baru nikah. Cuba tuan-tuan tengok 10 tahun. Pakailah helmet tu. Abang pakai, mana ngadu siku kamu kan? Siku kan? La ilaha illallah. Dulu kalau nak naik motor, pijak dekat tempat pemijak, nak naik tu pegang bahu suami. Suami tu dia nak naik motor tuan, tekan bahu suami tu. Dah, peluk suami baru jalan. Sekarang tekan pun tidak, peluk pun tidak, suami je jalan. Isteri tegar, abang.
Bila kona ringan pula hari dia kena. Dia tak ada lah tuan. Mawaddah tu kurang. Sebab tu awal-awal nikah ni nama dia apa? Mawaddah. Rindu, kasih, dendam, semuanya ada. Nak balik awal ni dah pukul 9.10 ni, mawaddah ni. Isteri duduk tunggu ni, aku 9.15 dia tak reti aku belah. Mawaddah nama dia. Selain daripada takut bini. Tuan-tuan gitu tuan. Dia nak balik awal. Dah lama kahwin, dia tukar daripada mawaddah, dia tukar kepada apa? Rahmah. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Al-Azhar, hamka terang. Allah Ta'ala sebut rahmah, kasihan belah. Kasihan belah. Allah bagi pada kita bila dah kahwin, kesian. Then, isteri kamu dah lama sakit. Dalam 15 tahun. Memang lumpuh lah. Lumpuh. Tak nak kahwin lain dia? Tak nak. Aku kesian kat dia. Dia bagi kahwin tapi aku tak nak. Aku kesian. Akak-akak cuba anak panggil pergi Putrajaya. Mak, jom Putrajaya rumah kami. Kita pun pergi 2 hari. Lepas 3 hari nak balik. Baru 3 hari, mak. Nak balik. Kenapa duduk lama sikit? Kesian bapak kamu. Apa dia makan tak tahulah orang tua tu. Nampak tak orang mak akan jawab, kesian bapak kamu. Dia tu jangan kata nak masak. Nak buka dapur gas pun tak reti. Kan mati ke buluh pula orang tu. Dia kepada kesian. Itulah dia tuan-tuan, sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang, rahmah, kesian. Jadi saya pun kesian pada tuan-tuan, lama dah. Dan tuan-tuan pun kesian dekat saya juga. Saya pun lama nak pergi Kuala Lumpur lah tuan-tuan. Ya. Besok saya kena jumpa doktor, nak tengok kes saya ni tak selesai-selesai lagi. Ini yang terbaru lah. Ni yang terbaru. Pukul 5 tadi, 4.45 tadi waktu saya nak datang tadi. Ya, tiba-tiba jadi ni. Ini bukan tuan-tuan nak kata saya garu ke pitoreh ke, tak ada tuan-tuan. Itulah hidup saya, tapi saya redha. Ini ketentuan Tuhan, rezeki daripada Allah. Mungkin Allah nak bagi benda yang lain yang lebih baik. InsyaAllah kita jumpa malam besok di rumah masing-masing jam 10 malam, Forum Perdana Ehwal Islam. Dan hari Jumaat jam 6.30 pagi kita jumpa lagi di rumah tuan-tuan. Tanyalah Ustaz di TV3 hari Jumaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.